Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, untuk sama-sama kita memenuhi nafas-nafas yang Allah izinkan kepada kita sepanjang hayat ini dengan menuntut ilmu. Moga-moga kehadiran kita sama ada secara talian ataupun secara offline dalam majlis ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi surah Nuh, surah yang ke-71. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada ayat yang ke-10. Okey, insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-10. Sekadar untuk ulang kaji sedikit, kita akan flashback tengok apa yang kita dah mengaji dan apa yang telah kita sentuh pada perbincangan-perbincangan yang lalu, iaitu surah Nuh ini adalah salah satu daripada surah yang bercerita berkaitan tentang dakwah, dan ia adalah surah yang diletakkan sebagai penutup kisah Nabi Nuh AS di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok daripada awal Quran, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat yang bercerita secara selingan-selingan berkaitan tentang Nabi Nuh AS. Tapi pada surah Nuh ini adalah penutup kisah surah Nuh. Selepas surah Nuh kita tak akan nampak lagi, iaitu ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Nuh AS. Tak ada, Allah Ta'ala tak ada bawa dah, tak ada disebutkan tentang Nabi Nuh AS. Dan penutup kisah Nuh di dalam Al-Quran ini adalah sangat dramatik lah bagi saya, sebab ia bicara berkaitan tentang perjuangan dan kesusahan dakwah Nabi Nuh AS. Dan ia telah menjadi mentor kepada Nabi dalam urusan dakwah dan juga mentor kepada kita. Kenapa? Sebab inilah satu-satunya manusia yang berdakwah paling panjang sepanjang hayat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, iaitu kata Allah, al-fasinin illa khamsina ammah, iaitu hampir 1000 tahun dia berdakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik pada surah Nuh AS ni, pada ayat pertama itu Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang ini dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Bila Allah sebut kaum kepada para Nabi ni, sebenarnya ia menunjukkan kaum ini adalah merujuk bukan sekadar kaum dalam bahasa kita, maksudnya sebangsa dengan kita, tetapi ia rujuk kepada mereka ini sebahagian besarnya boleh jadi saudara mara mereka, adik-beradik mereka, dan juga daripada kalangan ahli-ahli keluarga mereka sendiri juga. Okey, bukan sekadar bangsa, tapi merujuk kepada orang yang paling dekat, hampir sama ada nasab darah daging dengan mereka ni. Dan ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, betapa pendekatan dakwah Nabi Nuh ni adalah sukar. Saya tak pasti orang lain, tapi sebenarnya ada orang apabila dia nak berdakwah kepada orang lain, baginya lebih mudah berbanding untuk dia berdakwah kepada ahli keluarganya sendiri. Dia ada rasa mungkin satu beban, mungkin ada gap, mungkin ada halangan, walaupun adik-beradiknya sendiri, kalangan ahli keluarganya sendiri. Seorang anak nak berdakwah kepada orang tuanya, dia rasa itu adalah perkara yang paling sukar. Tapi kalau dia nak berdakwah kepada orang lain, baginya sangat mudah. Ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Ada orang nak berdakwah kepada anaknya, hanya walaupun nak kejut anaknya bangun solat subuh, ada kala lebih susah daripada dia nak bagi tahu pada orang lain, jom bangun solat subuh. Baginya mudah. Tapi untuk kalangan keluarga, untuk kalangan adik-beradik, kaum kerabat, sedara sedaging dengannya, dia tak rasa itu adalah perkara yang sangat-sangat mudah. Kenapa? Sebab mungkin ada pertalian. Saudara,
mungkin ada pertalian nasab. Yang itu yang menjadikan seseorang itu agak terbeban. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Kemudian tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, pada ayat yang ketiga tu, ni adalah perkara yang paling asas dalam urusan dakwah. Sebelum bicara berkaitan tentang ibadah, syariat, perkara yang paling asas iaitu ani'budullah wattaqu wa ati'un. Hidup ni adalah memperhambakan diri kita kepada Allah. Kenapa saya berkahwin? Saya kahwin sebab saya nak memperhamba diri pada Allah. Saya bukan berkahwin kerana syahwat. Saya bukan berkahwin kerana nak kehormatan. Saya bukan berkahwin kerana itu, kerana ini. Tidak, tuan-tuan. Saya berkahwin kerana untuk memperhamba diri pada Allah. Saya bekerja kerana nak memperhamba diri pada Allah. Saya berkeluarga kerana nak memperhamba diri pada Allah. Semua urusan hidup ni, niat dia satu. Memperhamba diri pada Allah. Kalau ini menjadi keyword dalam fikiran setiap orang mukmin, percayalah semua urusan hidupnya berubah. Saya bekerja kerana memperhamba diri pada Allah. Kerjanya lebih amanah, lebih transparan, dia akan lebih bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia sedang melakukan ketaatan pada Allah. Saya berkeluarga kerana memperhamba diri pada Allah. Dia akan cari nafkah, dia akan ambil harta yang halal, sekali-kali tidak ambil harta yang syubha dan juga haram. Dia akan mendidik anak-anaknya mengenal Allah, mendidik pasangannya untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah, memperhamba diri pada Allah. Dan inilah yang kita janjikan kepada Allah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan sekalian alam. Dan yang kedua, wattaqu, dan juga adalah kita hidup ni untuk bertakwa kepada Allah. Iaitu setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita, percakapan kita, cara kita bertindak dan bergerak, semuanya kita fikir adakah Allah redha ataupun tidak. Setiap yang kita buat, kita akan fikir Allah, apa kata Allah? Kalau saya buat macam ni, apa kata Allah? Saya kalau buat macam ni, apa kata Allah? Ini perkara yang kita kena dakwah kepada orang, tuan-tuan. Dan perkara ni yang kena ada dalam diri kita. Sebab apa? Hari ni kita hidup pada zaman kita fikir apa yang orang kata. Sampai tahap, tuan-tuan, nak beli telefon pun kita akan fikir, kalau saya beli telefon ni, nanti apa orang kata? Kalau saya beli telefon ni, nanti apa kawan kata? Kalau saya beli kereta ni, apa orang kata? Kalau saya beli rumah macam ni, kalau saya kerja macam ni, apa orang kata? Itu yang bermain di fikiran setiap manusia hari ni. Tapi manusia yang dipimpin oleh Allah, apa yang dia buat, dia akan fikir apa yang Allah kata. Datanglah 1000 ke 1 juta manusia pun cerca dia, dia tidak akan dihina pun, melainkan kalau Allah hina dia. Datanglah 1 juta manusia pun puji dia, dia tidak akan mulia, melainkan Allah yang muliakan dia. Yang ini kita dah tengok pada surah Al-Hujurat, surah yang sebelum ni, tuan-tuan, yang mana ada orang Arab Badui hina Nabi SAW, dan Nabi kata apa? Aku tak makan pun dengan benda-benda tu. Kamu puji ke, kamu hina ke, aku tak ada apa-apa pun. Sebab pujian dan penghinaan itu datang hanya khusus daripada Allah. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, wa ati'un, taat kepada Rasul. Taat pada Rasul ni, tuan-tuan, kita tidak ada pilihan. Bahkan inilah kewajipan kita, hanya memilih ikut jalan Rasul. Kalau kita hidup dekat dunia, tuan-tuan, kita nak ada mentor. Buat satu kerjaya, kita mesti ada mentor. Mentor kata apa? Saya dah lalui ni dah 20 tahun dah. Saya dah buat kerjaya ni dah 10 tahun dah. Kamu nak berjaya macam saya, kamu tiru je apa yang saya buat. Ni blueprintnya. Tak payah buat apa-apa, kamu ikut saya buat. Kamu ikut cakap saya, selamatlah, berjayalah nanti. Tunggulah masanya. Begitulah seperti mana yang Allah tunjukkan kepada kita daripada kisah para rasul. Bahkan, tuan-tuan, okey, tuan-tuan boleh buka Quran yang saya tengok. Saya tunjuk pada tuan-tuan, ada ayat nanti manusia menyesal sebab tak memilih jalan Rasul. Manusia menyesal sebab tak memilih jalan Rasul. Akhirnya penyesalan itu menyebabkan dia bersedih di hari akhirat. Tuan-tuan boleh tengok di dalam tuan-tuan buka pada surah
surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 66. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-66. Ada banyak ayat tuan-tuan, Allah rakamkan dialog penghuni neraka. Dia dapat sahaja buku catatan daripada tangan kiri dia tuan-tuan, ataupun daripada belakang, terus dia akan sebut beberapa dialog yang Allah telah rakamkan di dalam Al-Quran. Nanti saya akan sentuhlah beberapa ayat. Okay, sebelum kita sambung ayat ni tuan-tuan. Penyesalan ni, yang ini yang paling kita takutkan. Okay? Dan ini kepentingan kenapa kita perlu mengikut tarikat. Tarikat, orang selalu sebut tarikat tuan-tuan. Bukan tarikat para ulama ni, tarikat syekh-syekh ni tuan-tuan. Tapi tarikat Nabi SAW. Tarikat ni maksudnya jalan para rasul, khususnya Nabi SAW. Tuan-tuan tengok ayat 66. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33, surah 33. Kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari tuqallab. Tuqallab ni tuan-tuan dia datang daripada kalimah yuqallibu. Kita sebut dia datang, inilah menjadi kalimah asal, kita kata root word kepada kalimah qalbu, hati. Tuqallab ni tuan-tuan adalah berbolak-balik. Berbolak-balik tuan-tuan. Hati ni, al-qalbu ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati ni. Wujuhuhum finnar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan membolak-balikkan wajah-wajah penghuni neraka di dalam neraka. Baik, kalimah wujuh ni tuan-tuan, dia adalah kalimah juzuk. Okey, kalimah wujuh ni adalah kalimah juzuk. Ada yang menafsirkan bila Allah kata dia membalik-balikkan muka penghuni neraka dalam neraka ni, iaitu benarlah Allah membalikkan muka-muka dia. Ni neraka ni membakar tuan-tuan, jadi dibalik-balikkan muka. Tapi sebenarnya kalimah wujuh ni adalah kalimah juzuk. Juzuk ni apa? Iaitu merujuk kepada sebahagian anggota kita. Contohlah, bila Allah kata wajah penghuni neraka, dia adalah memberi maksud itulah penghuni neraka secara keseluruhan. Allah hanya sebut juzuk saja. Tapi maksud yang sebenar bukan juzuk, bukan sebahagian, tapi adalah keseluruhan. Bila Allah kata Allah membolak-balik wajah penghuni neraka, maksud yang sebenar Allah membolak-balik seluruh tubuh penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan bayangkan Allah balik-balikkan tubuh dia. Ni api neraka ni membakar ni. Dibolak-balikkan penghuni-penghuni neraka ni dalam neraka. Lalu tuan-tuan, yaqulun, kata Allah, maka penghuni neraka ni berkata kepada Allah dalam keadaan mereka menyesal. Yaqulun, ketika Allah bolak-balikkan mereka dalam neraka, mereka kata apa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Iaitu mereka menyebutkan ya laitana, alangkah baiknya. Kalimah laita tuan-tuan, kalimah laita ni adalah merujuk kepada kalimah yang mustahil. Alangkah baiknya, perkara yang dikata alamatut tamanni ataupun alamatut tamanna, dia adalah perkara yang mustahil untuk dicapai. Maksudnya dia kata alangkah baiknya lah kalau dahulu saya di dunia, saya taat Allah dan saya taat Rasul. Alangkah baiknya. Tapi Allah nak bagi tahu ia adalah hanya sekadar ucapan sahaja. Mereka sekali-kali tidak dapat berpatah balik di dunia untuk taat perintah Allah dan taat perintah Rasul. Okey, jadi Allah Taala rakam ni. Allah kata apa? Mereka menyesal bila masuk saja dalam neraka. Dia kata kalaulah aku ni boleh balik, alangkah baiknya lah kalau ada di dunia. aku nak taat perintah Allah dan aku nak taat perintah Rasul. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan, ayat 67. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak-kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang besar.
dari jalan yang benar. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Ucapan penghuni neraka ni tuan-tuan, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya lah kalau saya dulu taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Dan dia kata apa? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua kami dan juga orang-orang besar dalam kalangan kami, dan mereka ni menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tuan-tuan, ni penyesalan tuan-tuan. Penyesalan selepas penyesalan. Kenapa kita jadi macam ni tuan-tuan? Boleh jadi kerana dengar cakap ketua, boleh jadi kerana dengar cakap pemerintah, boleh jadi dengar cakap pemimpin yang membawa kepada kesesatan. Dan ayat ni juga tuan-tuan termasuklah tok-tok syekh ke, mana-mana para syekh ke yang tak mengikut jalan jalan Rasul. Kenapa saya sesat? Saya sesat sebab ikut dia ni lah. Saya sesat ikut dia ni lah. Ni penyesalan tuan-tuan. Kalau saya tahulah saya ikut jalan Allah, saya ikut jalan Rasul. Kadang-kadang tuan-tuan orang bekerja, dia pakai skirt, dia kerja. Kenapa? Sebab majikan dia kata apa? Kalau kamu nak kerja dengan saya, kamu kena pakai dress macam ni. Ini kita punya syarat kita. Kamu tak ada pilihan. Hari ni tuan-tuan mungkin kita kata, okeylah kalau macam tu yang rezeki saya pakailah macam ni. Yang kamu nak pakai skirt lah tuan-tuan. Tapi di hari akhirat tuan-tuan, kita akan menyesal. Sebab apa? Sebab kita memilih untuk taat kepada makhluk berbanding kita nak taat perintah Allah dan perintah Rasul. Sebab itu Nabi Nuh AS pesan, wa ati'un, selepas kamu memperhamba diri pada Allah, selepas kamu bertakwa kepada Allah, satu lagi syarat, taat perintah Rasul. Wa ati'un, taat perintah Rasul. Sebab ini akan menjadi penyesalan. Bahkan tuan-tuan tengok lagi pada ayat 68 surah Al-Ahzab. Allah kata apa tuan-tuan? Dia akan sebut lagi, Rabbana atihim di'faini minal azab. Kata Allah Ta'ala, mereka akan kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'fain minal azab. Engkau berikanlah kepada mereka di'fain, 2 kali ganda minal azab, daripada azab-azab ini. Wal'anhum la'nan kabira, dan engkau laknatlah dia dengan selaknat-laknatnya. Ni kebencian follower tuan-tuan kepada leader-leader mereka nanti di hari akhirat. Ketua kata macam ni, tak apalah kita pejam mata lah. Itu dunia tuan-tuan. Tapi di hari akhirat, semua orang akan bermusuh tuan-tuan. Sebelum kita bermusuh dengan orang lain di hari akhirat tuan-tuan, biarlah dunia ni tuan-tuan kita tinggalkan mereka. Biarlah tuan-tuan. Pilihlah jalan Allah dan pilihlah jalan Rasul. Sebab di hari akhirat kita sendiri yang akan kata, ya Allah, kau azabkan kami macam ni sebab kami ikut dia. Ni pemimpin-pemimpin yang sesatkan kami, di'fain minal azab. Kau bagi pada dia 2 kali ganda azab yang kami terima. 2 kali ganda tuan-tuan. Dan dia minta wal'anahum, dan kau wal'anhum la'nan kabira, dan kau laknat dia dengan selaknat-laknatnya. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini tuan-tuan, inilah teladan yang kita nak ambil daripada kisah Nuh AS, yang mana kisah ini akan menjadi pengajaran besar kepada kita. Seperti mana hari ini tuan-tuan, kalau tubuh kita sakit yang sangat-sangat kritikal, kita sangat mengharapkan penawar daripada ubat-ubatan. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau jiwa kita sakit, kita lebih memerlukan para rasul ini untuk merawat jiwa kita yang sakit. Dan mereka inilah yang akan membantu kita untuk kembali dan dekat kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan kisah-kisah Rasul ini adalah sebagai penawar kepada kehidupan kita, dan ini adalah petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dah bincang tuan-tuan daripada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, isi hati Nabi Nuh AS. Setelah dia berdakwah tuan-tuan, lalu Nabi Nuh bagi tahu pada Allah, aku ni kurang tidur, lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku ini malam dan juga siang. Maksudnya Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia bukan mengikut waktu Nabi Nuh, tapi adalah mengikut waktu audiens dia, mad'u dia. Kalau pagi dia punya mad'u dia sibuk, okeylah saya tak kacau awak pagi, malam karang kita jumpa. Okey, kalau orang buat sale tuan-tuan macam itulah.
Saya ikut waktu tuan lah. Tuan free bila? Hujung minggu, waktu malam, balik kerja, tuan bagi tahu. Saya sentiasa ada masa untuk tuan. Orang istilah hari ni tuan-tuan, kita hidup ni, kerja ni follow the money je. Dia kata kita ikut duit, bukan duit ikut kita. Kita ikut duit. Apa jadilah kita ikut duit. Tapi agama mengajar kita tuan-tuan, kita ni hidup ni adalah mengikut agama Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Dia berdakwah malam dan dia juga berdakwah siang. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua tuan-tuan, tapi ia lakukan hampir 1000 tahun. Dan Nabi Nuh mengadu pada Allah. Setiap kali dia berdakwah, kaum dia lari. Sudahlah lari, mereka tutup kepala supaya tak dikenali dan mereka tutup telinga mereka dengan jari-jarinya di hadapan Nabi Nuh AS. Kalau dia buat di belakang Nabi Nuh tuan-tuan, mungkin itu nampak lebih sopan lah, kononnya. Tapi sekarang tuan-tuan, dia buat depan Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah, dia tutup macam ni. Apa kita rasa tuan-tuan? Anak kita tengah cakap dengan dia tutup macam ni. Dia berpaling. Ataupun dia hempas pintu depan muka kita. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Nuh AS. Dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang dia dakwah tu, ia bukanlah perkara yang mudah, tapi sangat-sangatlah susah. Lalu Nabi Nuh beritahu pada Allah, mengadu pada Allah. Yang ini tuan-tuan, bukan Allah tak mengetahui, tapi Allah merakamkan aduan isi hati Nabi Nuh kepada kita, kepada Allah Ta'ala, dan maklumat kepada kita. Sudahlah kami berdakwah secara terbuka, tak diterima. Kami dakwah secara sembunyi-sembunyi pun tak diterima. Ayatnya apa tuan-tuan? Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma inni", tengok ayat ke-8. "Sesungguhnya aku da'autuhum jihara", aku telah berdakwah secara terbuka. Mungkin kalau kita datang satu rumah ke satu rumah ni, dia susah nak terima, okeylah saya dakwah secara umum. Kamu record lah, kita buat live. Nanti kamu free, kamu buka lah. Contoh macam tu, dakwah yang secara terbuka, kita buat ceramah umum. Dengarlah, nak dengar, tak nak dengar pun tak apa. Kemudian, "Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Dan kami juga a'lantu. A'lantu tuan-tuan, dia datang daripada kalimah i'lan, kita sebut i'lan. I'lan ni apa? Nabi Nuh lakukan secara berulang-ulang tuan-tuan. Bukan sekali buat, okey, betul kita harap feedback. Harap-harap okey lah ni. Buat satu program, lepas ni ramai orang beriman. Tak tuan-tuan. Nabi Nuh buat secara berulang-ulang. I'lantu. A'lantu, Nabi Nuh kata. A'lantu. Aku buat secara berulang-ulang. Wa asrartu lahum israra. Dan ada kala aku buat secara sembunyi-sembunyi. Aku jumpa face to face, one by one. Tadi aku buat secara terbuka, sekarang aku buat sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh nak bagi tahu apa tuan-tuan? Semua bentuk dakwah Nabi Nuh buat. Apa yang tak pernah buat, semua buat. Semua kaedah buat. Psikologi, reverse psychology, semua tuan-tuan. Semua term lah dia buat. Kaedah itu, kaedah ini, offline, online, kiri, kanan, depan, belakang, siang, malam, semua dah cuba dah. Semua dah cuba. Ini luahan hati Nabi Nuh AS. Baik, kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Okey, kita sambung tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala rakamkan tuan-tuan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh AS pada ayat yang ke-10? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh AS pada ayat yang ke-10, Nabi Nuh faqultu, iaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum", beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. "Innahu kana ghaffara", sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang ghaffar. Ghaffar tuan-tuan adalah Tuhan yang maha pengampun secara berulang-ulang. Okay, kalimah ghaffar ni ada 3 maksud. Boleh? Bayang? Boleh? Okey. Kalimah ghaffara ni tuan-tuan, dia ada 3 maksud. Pertama, iaitu mengampunkan.
Allah mengampunkan dosa kita. Dengan asbab taubat itu, Allah mengampunkan dosa kita. Kenapa? Allah Tuhannya Al-Ghaffar. Yang kedua, Ghaffar juga memberi maksud Allah menutup aib kita. Apabila kita bertaubat, tuan-tuan, Allah tutup kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Bukan sekadar maaf, bahkan Allah Ta'ala rahsiakan. Tidak akan didedahkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan khaliq orang lain. Dirahsiakan, tuan-tuan. Sebab itu, kalimah ni, tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab saya pernah sebut pada tuan-tuan dah, orang Arab menyebut topi besi perang dengan kalimah mighfar. Mighfar. Dia datang daripada kalimah ghain fa ra. Okey. Dia menutup, mighfar tu macam helmet perang lah, dia menutup kepala daripada senjata-senjata. Okey, Allah bukan sekadar mengampunkan, bahkan Allah menutup aib. Dan yang ketiga, tuan-tuan, iaitu Allah mengampunkan secara berulang-ulang. Dan Allah tidak sekali-kali jemu untuk memaafkan hamba-Nya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan jemu untuk memaafkan hamba-Nya. Yang inilah yang disebutkan sebagai Ghaffar. Yang jemunya, tuan-tuan, kita. Yang jemunya adalah kita. Yang ini yang paling kita risau. Boleh jadi hari ini kita bermaksiat, kemudian kita bertaubat, tuan-tuan, Allah ampunkan. Kali kedua kita bermaksiat, kita bertaubat. Tapi Allah Ta'ala perintah pada kita, kalau taubat sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tak rasa jemu apabila melakukan sesuatu itu secara berulang-ulang. Yang itu yang Allah Ta'ala tak nak. Sebab Allah sangat tahu sifat manusia ni, dia adalah ada sifat kejemuan, kebosanan. Tetapi di sisi Allah, dalam hadis Nabi SAW, berulang kali pun kamu bermaksiat dan bertaubat kepada Allah, Allah tetap mengampuni. Dan Allah tidak pernah jemu untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Ini adalah Allah. Ini adalah sifat Allah. Kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan. Kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang beramal dengan amal saleh kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka semua ini Allah akan yubaddilullahu sayyiatihim. Segala dosa yang pernah mereka buat, Allah gantikan. Yubaddil, Allah tukar hasanat dengan pahala, tuan-tuan. Dan ini namanya tarhib wa targhib. Allah memberikan dorongan motivasi. Kamu kembali kepada aku, tidak ada satu pun perkara yang sia-sia. Aku akan berikan gantian yang lebih baik. Ini motivasi, tuan-tuan, supaya kita kembali pada Allah. Okey? Allah tak kata kalau kamu kembali kepada aku akan kurangkan azab, tak, tuan-tuan. Allah bukan sekadar bagi jaminan kamu taubat, aku ampunkan dosa kamu. Tapi aku gantikan keseluruhan maksiat yang kamu buat dengan gantian pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah dorongan untuk kita terus kembali dan bertaubat kepada Allah. Sebab kita tukar, tuan-tuan, Allah tukar. Dan inilah kerajaan Allah. Mungkin dari sudut logik kita fikir apa? Kalau macam tu, baik saya bermaksiat. Saya buat maksiat, satu masa nanti saya taubat. Semua maksiat jadi pahala. Berbeza kalau saya nak beramal soleh, saya beramal penatlah. Sebab amalan ni kena buat sekian. Tapi bermaksiat lebih manis. Saya bermaksiat, hujung nanti saya taubat. Semua maksiat akan berganti pahala, tuan-tuan. Sebenarnya tidak. Dia adalah perkara yang berbeza. Sebab apa? Orang yang beramal dengan amal soleh, dia bukan dapat satu pahala, tuan-tuan. Dan pahala itu berganda-ganda. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, satu amalan kamu buat, dia akan menjadi 7. Boleh jadi 70. Boleh jadi 700. 7,000, 700,000 dan sebagainya. Lebih banyak. Dia akan berganda-ganda, tuan-tuan.
Ayat itu hanya memberikan kita dorongan dan motivasi untuk kembali kepada Allah. Jangan rasa takutlah. Saya ni dah macam-macam maksiat saya buat, saya rasa Allah tak redha. Allah tak kata macam itu, tuan-tuan. Itu kerajaan Allah. Buatlah dosa banyak mana pun, sekali kita kembali pada Allah, dan Allah guna kalimah man taba. Taba itu maksudnya raja'a. Kita kembali pada Allah. Kembali pada Allah, Allah gantikan seluruh kemaksiatan itu dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Okey, ini adalah ayat motivasi daripada Allah untuk kita kembali kepada Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimah Ghaffara juga itu menunjukkan kepada kita adalah sifat rahmat Allah. Sifat rahmat Allah. Besar mana pun maksiat yang kamu buat, rahmat Allah lebih besar. Okey. Besar mana pun maksiat yang kita buat, rahmat Allah lebih besar. Ada satu hadis ni, tuan-tuan. Hadis ni dia memberi maksud sebaliklah. Kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, "Lau kanat ad-dunya," kata Nabi. "Lau kanat ad-dunya ya'dilu indallah." Kata Nabi SAW, sekiranya nilai dunia ini di sisi Allah dinilai dengan hanya sebelah kepak nyamuk, kata Nabi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, tuan-tuan. Nabi kata apa? Kalaulah dunia ini boleh dinilai di sisi Allah dengan nilai yang sebelah kepak nyamuk, bukan sepasang. Nabi kata sebelah kepak nyamuk. Kepak nyamuk ni, tuan-tuan, dia tak ada berat. Tuan-tuan bunuh nyamuk, ambil separuhnya sayap dia, tuan-tuan timbang, boleh? Letak sepasang kiri kanan kepak dia, ditimbang pun tak bergerak jarum tu. Ini kata Nabi, sebelah kepak nyamuk tu ditimbang. Kalaulah dunia ni nak dinilai, kata Nabi SAW, ma saqa kafiran minha syarbatan ma, kata Nabi. Kalaulah dunia ini boleh ditimbang, dinilai di sisi Allah dengan sebelah kepak nyamuk, kata Nabi SAW, tak ada seorang kafir pun yang dapat minum walaupun hanya seteguk minuman. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi nak kata, kalau dunia ni boleh ditimbang nilai dia dibandingkan dengan separuh kepak nyamuk, tidak ada seorang kafir pun yang dapat minum walaupun seteguk air di dalam dunia ni. Seteguk air, tuan-tuan. Nabi guna kalimah syarbatan. Ini kalau kita belajar, dia namanya maf'ul mutlak. Hanya seteguk minuman, tuan-tuan, daripada air dekat dunia dia takkan dapat. Tapi Nabi nak bagi tahu, dunia ni tidak ada nilai walaupun hanya separuh daripada kepak nyamuk. Dan itu memberi isyarat kepada kita, Allah ni maha memberi rahmat. Allah ni masih lagi memberi rahmat kepada kita. Orang kafir bermaksiat macam mana pun pada Allah, Allah tetap bagi mereka teknologi, Allah tetap bagi mereka kehidupan, Allah masih lagi berikan berikan kenikmatan, berikan pasangan, berikan rezeki, berikan kehidupan. Sebab apa? Sebab Allah tu Tuhan yang memberi rahmat. Rahmat Allah lebih luas. Dan ingat, dunia ni nilai dia tak sampai ke tahap separuh kepak nyamuk. Tuan-tuan, kalau kita fikir panjang, tuan-tuan, ya Allah, dunia ni apa benda sebenarnya? Tak ada nilai. Tak ada nilai, tuan-tuan. Sebab Nabi membandingkan nilai isi dunia ini adalah hanya separuh kepak nyamuk. Tak ada lagi saya tengok, tuan-tuan, orang buat collection, hobi dia kepak nyamuk tu dia collect. Jangan kata jual beli, nak collect pun tak, kita pop buang je. Tak fikir pun. Tapi Nabi kata apa? Jangan kata sepasang, sebelah pun nilai dunia ni tak ada. Sebab Nabi kata, kalau dunia ni nilai dia sama tahap dengan sebelah kepak nyamuk, satu orang kafir tak akan dapat minum air daripada dunia ni. Sekarang orang kafir minum. Sebab apa? Sebab nilai dunia tak sampai level separuh kepaknya nyamuk. Subhanallah. Ini Allah, tuan-tuan. Ini Allah. Okey. Jadi kembali pada Allah dan taubatlah kepada Allah. Dan ganjarannya besar. Orang yang bertaubat kepada Allah, kata Allah Ta'ala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Okey, tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih jauh,
sebelum saya terlupa, tuan-tuan perhatikan ni bentuk dakwah Nabi Nuh. Okey, ni bentuk dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Daripada ayat 10, daripada ayat 10 sehinggalah ayat yang ke-12. Bayang Bayang, okey, boleh? Bayang. Okey. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, kita boleh kata ni. Gaya dakwah Nabi Nuh. Okey. Ayat 10 dan ayat 12 ni tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita Nabi Nuh alaihissalam menggunakan bentuk dakwah memujuk dan juga motivasi. Nabi Nuh memujuk, memberi motivasi, memberi dorongan, ataupun kita sebut sebagai at-targhib. Ataupun disebut sebagai al-bashir. Okey. Targhib ni tuan-tuan, dia ada targhib wa tarhib. Targhib ni dia beri dorongan. Ni bentuk dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memujuk, Nabi Nuh memberi motivasi, memberi dorongan. Sebab Nabi Nuh kata apa? Kalau kamu bertaubat kepada Allah, Allah ampun dosa kamu. Tak cukup dengan itu, Allah hantar air hujan. Kemudian Allah akan gandakan lagi rezeki kamu, anak-anak kamu, harta kamu, kebun-kebun kamu. Yang ni nikmat. Allah Ta'ala sebutkan pujukan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tuan-tuan, daripada ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-20, iaitu Allah Ta'ala sebutkan Nabi Nuh memberikan ancaman. Ini disebutkan sebagai at-tarhib ataupun sebagai an-nadhir. Okey. Daripada ayat 13 sampai 20, Allah tunjukkan Nabi Nuh setelah ada kalanya dia memujuk dan memberi dorongan dan motivasi, ada kala juga dia memberikan ancaman. Okey, dia memberi ancaman. Sebab apa? Uslub dakwah tu dia berbeza-beza, berubah-ubah. Dia tak boleh cakap benda baik je tuan-tuan. Dia tak semestinya. Sebab itu saya tak berapa berkenan ada istilah ustaz selebriti. Saya minta maaf kalau orang tak suka. Sebab apa? Selebriti ni tuan-tuan, apa dimaksudkan selebriti ni? Apa maksud selebriti ni tuan-tuan? Selebriti ni diterjemahkan sebagai penghibur. Selebriti ni diterjemah sebagai penghibur. Bila kita letakkan, ni ustaz selebriti ni, saya minta maaf lah, saya tak kata ustaz selebriti macam ni. Tapi bila kita letakkan orang-orang yang ada ilmu dan kita panggil ni sebagai selebriti, seolah-olahnya mereka ni kerjanya adalah untuk menghibur audien. Apa yang audien nak dengar jadi cerita. Tak. Kita yang Allah berikan sedikit ilmu, ada amanah untuk menyampaikan. Kita bukan menyampaikan mengikut kehendak audiens, tapi kita menyampaikan apa yang Allah perintah. Ada ayat pujukan, tak nafi tuan-tuan, tapi jangan lupa ada juga ayat ancaman. Seorang ibu sayang kepada anaknya, dia tak sekadar memberi galakkan saja. Kadang-kadang dia beri amaran juga. Kamu kalau tak baca buku, kalau kamu gagal, dah besar nak jadi apa? Adakah itu ayat memujuk tuan-tuan? Adakah itu ayat yang sentiasa memberi ni? Ada juga ancaman-ancaman. Cuma kaedah kita menyampaikan itulah mengikut kita punya kebijaksanaan, hikmah kita. Okey? Tapi kalau hanya memujuk je mengikut selera penonton, pendengar, audiens, mad'u saja tuan-tuan, silaplah. Dia tidak seperti itu. Jadi tuan-tuan boleh tengok kaedah yang Allah Taala sebutkan,
Nabi Nuh AS berdakwah ni, ayat 10 hingga 12 dia memujuk. Kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu akan dapat macam ni. Allah bagi macam ni. Tapi bila dia tengok tak kena, maka disebut daripada ayat 13 sampai 20, Nabi Nuh mula menyebutkan ancaman-ancaman daripada Allah. Kamu buat macam ni, kamu kena ingat kamu akan dapat macam ni. Kamu buat macam ni, kamu kena ingat kamu akan dapat macam ni. Sebab itu dalam Quran tuan-tuan, walaupun ayat Quran ni kita kata surat cinta daripada Allah kepada kita, tapi dalamnya tuan-tuan terkandung juga ada ayat basyir, kabar-kabar gembira, dan juga ada ayat nazir, kabar-kabar ancaman daripada Allah. Sebab apa Allah kata macam tu tuan-tuan? Sebab kasih dia kepada kita. Dia pesan kepada kita, jangan buat. Kalau kamu buat, kamu macam ni dapat. Kamu buat macam ni, akibatnya macam ni. Itulah tanda kasih Allah Ta'ala kepada kita. Baik. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, ayat 13 sampai ayat 20 ni tuan-tuan, menunjukkan kepada kita Nabi Nuh berdakwah dengan fakta. Nabi Nuh berdakwah dengan fakta. Dan ini mesti ada kepada setiap pendakwah. Pendakwah ni bukan ustaz saja tuan-tuan. Semua yang mengucap kalimah la ilaha illallah, semuanya kita ni adalah orang yang wajib berdakwah. Paling tidak pada diri kita, paling tidak kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita mesti ada fakta. Baik, macam mana? Tuan-tuan tengok, di sini Ni saya nak bagi perbandingan, nampak je dulu tuan-tuan. Kita belum bincang ayat-ayat dia. Yang ini adalah dalil yang berbentuk nakli. Nakli ni apa? Dia adalah daripada kalimah nakal, memindahkan. Dia adalah fakta yang Allah sebut. Kita tak boleh fikir. Allah kata macam itulah. Okey. Nakli ni selalu disebut dalil daripada Quran dan juga sunnah. Okey, kita nak menyampaikan, kamu buat macam ni, Nabi kata macam ni. Kamu buat macam ni, Allah kata macam ni. Itu namanya nakli. Tapi jangan dipinggirkan, ada dakwah dalam bentuk akli, fakta. Yang inilah yang digunakan oleh Nabi Nuh dengan bentuk akli. Nabi Nuh datangkan rasional. Allah jadikan langit. Kemudian dia kata Allah Ta'ala lah yang menciptakan ilmu embriologi. Macam mana anak dalam janin, perubahan, pergerakan. Kemudian dia cerita tentang alam semesta. Ini semua akli. Yang mana hujah ni dengan fakta. Dan tidak ada orang boleh argue. Dan nanti tuan-tuan tengok bila Nabi Nuh berdakwah, setelah disebut semua benda ni, tidak ada satu hujah daripada umat kaum dia tuan-tuan yang menolak hujah Nabi Nuh. Tidak ada. Tapi yang mereka sebut apa? Jangan sembah Tuhan Nuh. Jangan dengar apa yang dikatakan oleh Nuh. Tetap sembah kepada Tuhan kamu. Dia sebut ada 5 Tuhan. Nanti kita akan jumpa ayat tu tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu, yang ada pada kerja pendakwah ni tuan-tuan, ada kala guna ayat memujuk, memberi motivasi, memberi kabar-kabar gembira. Kalau awak berjaya ni, nanti mak bagi hadiah basikal. Contohlah, kita pujuk. Macam kita punya kaedah tuan-tuan, selalulah zaman saya kecil dulu, kalau puasa cukup 30 hari, nanti ayah bagi duit raya. Tapi tahun ni dah 3 tahun tuan-tuan tak beraya dah rasa kan. Asyik PKP je. Jadi dia ada ayat memujuknya tuan-tuan. Tapi dalam masa sama juga memberi ayat ancaman. Perlu. Itu kaedah. Ada kala kita gunakan nakli, dalil daripada Quran dan sunnah. Ada kala kita menggunakan dalil akli, dalil daripada akal. Fakta-fakta yang jelas, yang tak boleh dinafikan dan terbukti secara saintifik. Dan ini adalah da'i. Pendakwah memang macam tu tuan-tuan. Okey, pendakwah memang macam itu. Okey, ini kaedah yang Nabi Nuh guna. Jadi kita boleh nampak tuan-tuan, Nabi Nuh bagi tahu usaha dia. Kaedah dia, macam-macam bentuk saya dah buat. Saya dah buat ini, bukan Nabi Nuh berputus asa tuan-tuan, tak. Tapi dia bagi tahu, kaedah ni macam-macam saya dah buat. Macam-macam gaya, macam-macam bentuk. Dan Nabi Nuh bagi tahu, saya punya uslub pun macam-macam dah. Ada kala saya bagi ayat galakan, motivasi, ada kala saya memberi ayat-ayat yang memberi ancaman. Ada kala saya datangkan dalil daripada Quran, ada juga saya gunakan fakta-fakta daripada akal. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita tengok tuan-tuan sikit. Okey, setelah Nabi Nuh pesan ayat yang ke-10, 11, 12 ni, sebenarnya tuan-tuan, pesan ini adalah pesan yang satu riwayat menyebutkan mereka pernah ditegur oleh Allah dengan didatangkan satu musibah. Sebelum berlaku banjir besar,
Sebelum berlaku banjir besar tuan-tuan, mereka terkena satu musibah iaitu kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang tuan-tuan sampai merosakkan tanaman-tanaman mereka. Okey, kita boleh kata macam pandemik lah, sebab kemarau tu dia berpanjangan menyebabkan mereka terputus bekalan makanan, membawa kepada kelaparan dan ada yang membawa kepada kematian. Kita boleh nampak ni kaum Nabi Nuh ni tuan-tuan. Allah Taala tegur sebagai ingatan ni. Lalu Nabi Nuh kata apa? Disebabkan musibah-musibah ni kita kembali pada Allah, taubat kepada Allah, kita istighfar pada Allah. Lalu Nabi Nuh kata apa? Kalau kamu bertaubat, kalau kamu beristighfar pada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Kata Nabi Nuh AS, dialah Allah yang hantar langit kepada kamu midrara, langit yang mengandungi hujan yang sangat lebat. Nampak tuan-tuan? Di sini menunjukkan kepada kita rupa-rupanya taubat dia tak sekadar mengampunkan dosa kita, tapi rupa-rupanya taubat ini mengundang rahmah dan juga nikmat daripada Allah. Kita rasa sulit tuan-tuan. Kita rasa macam stuck. Saya tak tahu nak ke mana ni. Saya nak buat ini tak boleh, ini tak boleh. Dalam hidup ni tuan-tuan, ada satu hari yang kita akan rasa serba tak kena. Mesti. Kita buat satu benda tu, semua tak jadi. Buka pintu kereta, tergantuk kepala dekat kereta. Aduh. Kadang benda yang terlepas pandang tuan-tuan. Pergi ke sini, barang tertinggal pula. Pergi kedai, tiba-tiba orang tu menengking-nengking pula. Makan nasinya lembek pula. Serba tak kena. Kita rasa, ya Allah, apa benda lah ni, semua tak kena tuan-tuan. Ambil ruang tu, istighfar. Dan itulah jalan keluar kepadamu musibah. Ayat ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita, apabila ditimpa satu musibah, kesusahan, kesulitan, taubat. Sebab dengan taubat itulah Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Sebab itu tuan-tuan, dalam riwayat menyebutkan Umar Al-Khattab, dia pernah naik ke mimbar Nabi SAW, dan Umar Al-Khattab telah mendirikan solat istisqa. Masa itu berlaku satu musim panas yang sangat panjang di kota Madinah tuan-tuan. Okey. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, bila dia mengalami musim panas yang panjang di bumi Madinah, maka Umar Al-Khattab dia telah mendirikan solat istisqa. Istisqa ni apa tuan-tuan? Solat meminta Allah Ta'ala turunkan hujan. Lepas Umar Al-Khattab solat tuan-tuan, Umar Al-Khattab naik ke atas mimbar, lalu dia menyebutkan beberapa ayat-ayat yang berkaitan tentang istighfar. Dia baca istighfar banyak kali. Ini Umar Umar Al-Khattab dia istighfar. Lalu selepas dia istighfar tuan-tuan, lalu Umar Al-Khattab dia membacakan ayat daripada ayat ini. Okey, dia membacakan ayat dalam ayat ini tuan-tuan. Dan lalu kata Abdullah bin Abbas, Allah Ta'ala menurunkan air hujannya. Nampak? Daripada ayat ini tuan-tuan, Umar Al-Khattab membaca ayat ini tuan-tuan dalam khutbah istisqa dia tuan-tuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan air hujannya. Okey, ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, nak tunjukkan rahmah daripada orang yang beristighfar. Sekejap tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan lagi, aku bukan sekadar akan menurunkan hujan, bahkan aku juga akan melimpahkan rezeki. Apa beza ayat 11 dan ayat 12? Ayat 11, Allah memberikan jalan keluar. Okey. Ayat 11, Allah memberikan jalan keluar. Pada ayat 12, Allah tak sekadar memberi jalan keluar, tapi Allah Ta'ala akan menggandakan rezeki. Sebab itu Allah menggunakan kalimah wa yumdidkum, dan kami akan memanjangkan ataupun menggandakan bi amwal, harta-harta kamu, wa banin, dan juga anak penak kamu, zuriat-zuriat kamu, wa yaj'al lakum jannat, dan kami akan tumbuhkan, adakan kebun-kebun kamu, wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan adakan sungai-sungai yang mengaliri di dalam kebun-kebun kamu. Nampak tuan-tuan? Asbab bertaubat, Allah datangkan jalan keluar,
dan Allah akan gandakan dengan nikmat. 2 kali tuan-tuan Allah berikan ganjaran. Nampak? Rupa-rupanya tuan-tuan, inilah namanya rahmat. Kita buat satu perkara, Allah ganti bayar cash dengan 2 kali ganda. Nampak? Kita bagi sekali, Allah ganti dengan 2 kali ganda tuan-tuan. Kita bertaubat, ayat 11 Allah berikan jalan keluar, ayat 12 Allah gandakan dengan nikmat. 2 perkara yang Allah akan berikan kepada manusia. Okey. Dan hadis ayat ni tuan-tuan, ada satu riwayat menceritakan tentang seorang ulama tabi'in dikenali dengan nama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri saya pernah cerita pada tuan-tuan, dia adalah ulama tabi'in yang pernah membesar di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ibunya adalah hamba kepada Ummu Sulaim, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membesar dalam rumah Nabi tuan-tuan. Dan dia ni disusukan oleh Ummu Sulaim. Kalau ibunya keluar, ditugaskan keluar oleh Ummu Sulaim tuan-tuan, Hasan Al-Basri akan duduk dengan bukan Ummu Sulaim, Ummu Salamah, minta maaf. Ummu Salamah isteri Nabi. Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik. Dia duduk dengan Ummu Salamah. Bila duduk dengan Ummu Salamah tuan-tuan, Ummu Salamah akan menyusu kepada Hasan Al-Basri dan mengalir keberkatan keluarga Nabi di dalam tubuh Hasan Al-Basri. Tapi dalam riwayat menyebutkan tuan-tuan, Hasan Al-Basri ni ulama zaman tabi'in kata apa? Kalau kamu nak tengok orang beragama yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengoklah pada Hasan Al-Basri. Saya baca tuan-tuan, zaman tabi'in dengan zaman sahabat tak jauh tuan-tuan. Sebab orang tabi'in ni dia hidup dan bertemu dengan sahabat Nabi. Tapi mereka kata, kalau kamu nak tengok macam mana zaman Nabi dan zaman sahabat, kamu tengok pada Hasan Al-Basri. Kita tak boleh bayang tuan-tuan, macam manalah amalan dia, cara hidup dia, Hasan Al-Basri ni. Ada kali kita tengok ada seorang ulama ni hidup. Kalau adalah tuan-tuan hari ni ulama yang ilmunya tinggi, menggunung ilmunya, dan dia beramal dengan ilmunya tuan-tuan. Kalaulah ada tuan-tuan, kita rasa kita dengan dia pun jauh. Bayangkan tabi'in boleh kata Hasan Al-Basri ni dia hidup sama macam sahabat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara beragama, cara bermuamalah dia, cara beribadah dia berbeza sama sekali. Itu Hasan Al-Basri. Jadi pada zaman dia tuan-tuan, ramai orang akan rujuk kepada Hasan Al-Basri. Dan dalam riwayat menyebutkan tuan-tuan, ada seorang lelaki ni, dia ni miskin. Dia bekerja macam-macam kerja, buat macam-macam perkara tuan-tuan, tapi tetap tak dilapangkan rezekinya. Bertemu dengan Hasan Al-Basri mengadu, wahai imam, kalau saya ada masalah, apa yang perlu saya buat? Saya dah cerita pada tuan-tuan ayat ni. Apa yang perlu saya buat? Ada amalan-amalan tak? Kita macam tu kan tuan-tuan, kalau jumpa ustaz ni, tanya ustaz, ada amalan tak ustaz kalau saya ada masalah ni? Apa kata Hasan Al-Basri? Kamu baliklah dan bertaubat kepada Allah, istighfar pada Allah Ta'ala. Kawan ni pun balik tuan-tuan. Datang orang lain pula, dia kata wahai imam. Datang orang lain, dia kata wahai imam, mengadu ni, saya ni dah lama berkahwin tapi tak dikurniakan zuriat. Saya tak ada rezeki dikurniakan anak. Apa yang perlu saya buat? Ada amalan-amalan ke? Dia tak suruh mandi bunga tuan-tuan. Kalau orang kita ni mandi bunga lah, berubat lah, kena bayar sikit lah, kena itu, kena ini. Tapi kata Hasan Al-Basri, kamu pulanglah dan bertaubat kepada Allah. Kemudian datang pula si fulan yang ketiga, mengadu pula. Dia ada kebun dan dia dah berusahakan kebunnya tuan-tuan, tapi kebunnya tak mendatangkan hasil. Semua mati. Tanaman-tanamannya rosak. Mengadu pada Hasan Al-Basri, apa yang saya buat ni tak kena ni? Ada masalah ke? Boleh bagi nasihat ke? Kata Hasan Al-Basri, kamu pulanglah dan taubat kepada Allah. Akhirnya tuan-tuan, setiap kali orang datang minta nasihat, Hasan Al-Basri kata apa? Taubatlah kepada Allah. Tapi ini adalah hal yang berkaitan dengan perkara umum. Kalau berkaitan dengan hal-hal ibadah yang berkaitan dengan ilmu tuan-tuan, Hasan Al-Basri akan bagi pencerahan lah. Kalau puasa macam ni, hukumnya macam ni. Kalau solatnya macam ni, hukumnya macam ni. Bukan semua benda taubat tuan-tuan. Kita kan ingat, macam tu mudah lah Hasan Al-Basri ni. Asal orang jumpa dia, minta nasihat, minta pandangan, taubat tak. Hanya perkara-perkara umum. Akhirnya tuan-tuan, orang ni asal jumpa Hasan Al-Basri mengadu masalah yang umum-umum ni, dia jawapan yang sama. Taubat dan taubat. Akhirnya semua orang rasa tak puas hati lah.
wahai imam, semua yang kami ajukan kepada kamu, semua jawapan yang sama, taubat. Kenapa? Lalu kata Hasan Al-Basri, ini bukan jawapan saya. Ini adalah jawapan daripada Allah. Lalu Hasan Al-Basri bacalah ayat 10, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kerana kamu bertaubat, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah akan gantikan nikmat, bahkan melipat gandakan lagi nikmat yang telah kamu ada. Allah kata wa yumdidukum bi amwal. Allah gandakan harta kamu, wa banin, dan Allah gandakan zuriat-zuriat kamu, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Taala akan tumbuhkan kepada kamu kebun-kebun, dan Allah Taala akan adakan sungai-sungai yang mengaliri dalam kebun-kebun kamu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ni tuan-tuan memberi banyak tafsiran. Dengan taubat kita mengundang rahmat dan nikmat Allah. Di sini juga menunjukkan kepada kita adanya kabar-kabar gembira bagi orang yang bertaubat. Ada soalan Prof Ma'ruf. Silakan Prof Ma'ruf. Hasan Al-Basri sama dengan Hasan Basri Al-Kandari. Tak pasti, saya tak pasti. Saya tak pasti Prof. Saya tak pasti. Nanti saya cek saya cek. Adakah orang yang sama ataupun tidak? Nanti saya cek Okey. Baik. Tapi kalau kita baca dalam tafsir, bila dia kata ni riwayat daripada siapa? Daripada Al-Hasan. Itu merujuk pada Hasan Al-Basri. Digelar sebagai Al-Hasan. Kadang-kadang kita baca tafsir, ni pandangan dia siapa? Al-Hasan. Dia tak sebut Basri, dia sebut Al-Hasan. Itu merujuk pada Hasan Al-Basri. Ini ulama, dia ulama tuan-tuan. Ulama yang sangat alim lah dalam banyak bidang. Kita baca kitab fiqh, kita jumpa nama Hasan Al-Basri. Baca kitab tafsir, ada juga nama Hasan Al-Basri. Pandangan-pandangannya sentiasa dirujuk oleh orang yang sezaman dengan dia. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, 3 ayat ni tuan-tuan memberi banyak gambaran lah. Umar Khattab pun ambil ayat ni bila berlaku kemarau yang panjang tuan-tuan, dia meminta bermunajat kepada Allah, dia pun baca ayat ni tuan-tuan, dan Allah Taala turunkan air hujan seperti mana riwayat Abdullah bin Abbas. Bila dia buat istisqa tu, dia bertaubat, istighfar, dan lalu dia membaca ayat ini. Allah turunkan hujan, iaitu turunkan rahmat daripada Allah. 3 ayat ni tuan-tuan powerful lah. Banyak memberi gambaran pada kita. Okey, tuan-tuan tengok sekarang. Kita masuk ayat 13 sehingga ayat yang ke-20. Adanya fakta-fakta saintifik pula. Ni uslub dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah tu dia tak satu jalan je tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia rasa terlalu apa kita istilah apa kita selalu sebut saya lupa istilah dia. Terlalu klise. Taubatlah. Kalau kita taubat ni nanti bahagia. Orang kata lah klisenya lah. Cuba bagi saya sesuatu yang something new lah. Maksudnya saya dengar tu saya puaskan saya punya intelek. Saya dengar tu saya dapat satu maklumat baru. Macam tu. Dia tak sekadar bagi tahu maklumat yang terlalu umum, yang terlalu klise. Jadi pendakwah dia gunakan macam-macam perkara lah. Kaedah ini, kaedah macam ni, semuanya bergantung kepada audiens kita tercapai ataupun tidak kefahamannya. Okey, baik. Jadi pada ayat 13 sampai ayat yang ke-20 tuan-tuan, Allah Taala menyebutkan antara dakwah Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Nabi Nuh menyebutkan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Iaitu Nabi Nuh berkata malakum. Kalimah malakum ni tuan-tuan, apa terjemahan kita disebut? Malakum ayat yang ke-13. Mengapa kan? Kalau mengapa ni selalunya dia tak sebut malakum. Mengapa ni dalam bahasa Arab dia akan sebut limaza. Limaza kan? Tapi ayat ni malakum. Malakum ni tuan-tuan sebenarnya terjemahan dia kamu ni apa hal? Macam tu. Itu kan? Kamu ni apa pasal? Kalau orang Perak kata apa? Kamu ni pasal apa? Kamu ni pasal apa kehel kamu ni? Ada macam tu. Apa kehel kamu ni? Apa masalah kamu ni? Malakum la tarjuna lillahi waqara. La tarju. Tarju tu tuan-tuan, tarjun dia ada 2 maksud kat situ. La tarjun kita selalu sebut kalimah raja. Raja ni iaitu takut dan harap.
Seolah-olah Allah kata, kamu ni apa masalah? La tarjun. Kamu tak ada rasa takut dan kamu tak ada rasa harap kepada Allah. Lillahi waqara. Sedangkan Allah itu Tuhan yang waqara. Waqara tuan-tuan diterjemahkan sebagai apa? Allah yang maha besar. Okey. Waqar ni tuan-tuan, kalau tak silap saya dia satu-satunya mungkin kalimah ataupun sirah yang Allah gunakan kalimah ni hanya pada ayat ni je. Tak ada dalam ayat-ayat dalam surah yang lain kalimah waqara. Kalau saya tak silap. Saya minta maaf kalau saya terlepas pandang ataupun mungkin bacaan saya terlalu sedikit terbatas. Tapi yang seingat saya, kalimah waqara ni tidak ada pada ayat-ayat yang lain. Kalimah ni tak diulang dalam surah yang lain. Satu-satunya Allah letak dekat sini. Kalimah waqara ni tuan-tuan, dia memberi maksud hormat. Kalau ikutkan bahasanya, tapi kita tak ada istilah hormat tu tak sesuai untuk Allah. Kita terjemahkan sebagai kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Apa masalah kamu ni yang kamu tak ada rasa takut dan kamu tak ada rasa harap kepada kebesaran dan keagungan Allah? Allah lah yang beri kamu rezeki, Allah lah yang beri kamu nikmat, Allah lah yang beri kamu kehidupan, Allah lah yang memati dan menghidupkan kamu. Allah segala-galanya dalam hidup ni beri pada kamu ni. Apa masalah kamu? Sampai kamu syirik kepada Allah, sampai kamu tak boleh beriman kepada Allah. Yang itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat 13. Okay, kalimah la tarjun artinya kenapa tak berharap dan kenapa kamu tak takut kepada Allah. Okay, apa kehal ni? Apa masalah kamu ni? Apa pasal kamu jadi macam ni? Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Nuh letakkan beberapa ancaman. Dan ancaman ni dengan fakta. Dia bukan membuta-tuli tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, dia ceramah menengking-nengking. Kita dengar bingit tau. Saya tak nafikan lah. Ada orang jenis macam tu. Semua benda dia nak menjerit tuan-tuan. Semua benda dia herdik. Dan kita ni ada kaedah dia. Marah kita bukan dengan marah-marah. Tapi marah kita ada kalanya diselitkan dengan fakta supaya orang yang mendengar tuan-tuan, dia tak rasa dipersalahkan, tapi dia rasa bersalah. Boleh faham saya tuan-tuan? Dakwah ni, bila kita menyampaikan, jangan kita mempersalahkan seseorang. Sebab dakwah ni adalah is correcting kan. Dia is connecting. Dia menghubungkan. Orang dia tak rasa dihina. Tapi kalau kita dakwah sampai orang rasa macam dihina, dia rasa dicela. Saya dengar ni macam kena torture, tak sedap lah. Dia akan memberontak. Jadi Nabi Nuh ni bila dia marah dan dia memberi ancaman, dan ancamannya tak membuta-tuli, tak cakap kosong tuan-tuan, tak hanya maki hamun, tapi dia mendatangkan fakta-fakta. Apa masalah kamu? Kenapa kamu jadi sampai tahap macam ni syirik? Lalu disebutkan wa qad khalaqakum atwara. Nabi Nuh datangkan satu ilmu, iaitu ilmu embriologi. Iaitu Nabi Nuh alaihissalam menceritakan, menyampaikan kepada kita waqad khalaqakum atwara, iaitu bukankah Allah itu Tuhan yang telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Ilmu embriologi tuan-tuan, daripada kita jadi persenyawaan, jadi zygote, jadi embrio, jadi itu sampai bersalin. Kan itu yang Allah ciptakan. Dalam ilmu Quran disebut daripada nutfah, kan, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi laham, dan kemudian dia jadi Allahumma salli Muhammad, apa lagi peringkat dia, idhama, dia jadi idhama, kemudian dia jadi laham, dan akhirnya lahirlah seorang manusia. Itu proses. Okey, itu proses. Dan kalau kita mengkaji tuan-tuan ilmu ni, memang kita akan nampak kebesaran Allah. Kita akan nampak betul-betul Allah ni Tuhan yang maha besar. Saya baru ni tengok ada kawan share lah. Saya tengoklah dekat dia punya Facebook, dia share. Ayah dia panggil apa? Kalau jantung ni dia bukan bypass. Dia letak stand. Istilah dia ada stand tu. Dia letak belon, kemudian dia letak stand tu kan, bagi kembang sikit kan, darah tu dapat. Saya tengok, ya Allah, sampai tahap tu ilmu Allah. Dan kita tak pernah ambil tahu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok urat tu biasa je. Rupa-rupanya semuanya ada fungsi. Bila urat tu sempit sikit je, satu badan tergendala. Dia jadi lemah,
dia tak bermain tuan-tuan, kejap dia semput, jantungnya tak boleh pump. Saya fikir hanya itu je tuan-tuan. Dan kos untuk perubatan tu berapa ribu? 10 ribu kan? 30 ribu. Hanya membelunkan saraf, urat saraf tu tuan-tuan, membelunkan sikit je, kembungkan sikit. Saya kata ya Allah, kita jadi macam ni tuan-tuan sebab kita tak tahulah. Sebab kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, kita akan nampak subhanallah, betul lah Allah Subhanahu Wa Taala ini memang benarlah Tuhan yang maha besar, maha agung. Sebab itu Nabi Nuh alaihissalam datangkan fakta ini. Baik, kemudian tuan-tuan, tak cukup dengan tu tuan-tuan, lalu Nabi Nuh lagi pesan. Pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Nabi Nuh sebut pada ayat 15, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kata Nabi Nuh alaihissalam, alam tara, tidakkah kamu tara, memperhatikan. Alam tarau, saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, kalimah melihat dalam bahasa Arab, dalam Quran ada 3 jenis. Ada kalimah, ada bentuk Allah sebutkan dalam bentuk basar, nazar, tara. Tiga-tiga ni saya ulang je tuan-tuan. Tiga-tiga ni memberi maksud yang berbeza-beza. Ada kalimah Allah gunakan kalimah tara, ada kalimah Allah gunakan kalimah basar, ada kalimah Allah gunakan kalimah nazar. Kalimah ni berbeza-beza. Kalau tara adalah melihat dengan kepala, dengan mata kepala. Kalau basar, melihat dengan mata hati. Dan kalau nazar, melihat dengan mata fikiran, dengan akal. Jadinya tuan-tuan, kalimah yang Allah gunakan pada ayat ini, Nabi Nuh kata apa? Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh kata apa? Tidakkah kamu melihat, memperhatikan kaifa khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nabi Nuh kata apa? Kamu tengok je langit tu. Tengok je langit tuan-tuan. Bukan tengok dengan akal. Maknanya kita tengok tu dengan ada ilmu. Langit ni dia punya galaksi, Bima Sakti, dia punya ni tak ya. Nabi Nuh tak suruh tengok dengan mata hati. Nabi Nuh hanya suruh tengok dengan mata je. Tengok saja. Bukankah itu menunjukkan ketakjuban kepada satu kuasa yang maha besar? Tengok langit saja tuan-tuan. Langit tu adalah langit yang sangat misteri tuan-tuan. Okay, langit ni adalah perkara yang sangat misteri. Baru ni saya tengok dekat ada satu dokumentari. Dia sebut tuan-tuan, kita bumi, kemudian ada bulan. Baru ni ada kajian sebut bulan ni ada 2. Ada satu bulan baru sampai, tapi dia belum terangkan, dia belum datang cahaya lagi tuan-tuan. Dia ada satu lagi. Sekarang ni kat bumi ni ada 2 bulan. Okay? Saya pun tak tahulah, wallahu a'lam, dokumentari inilah. Kemudian disebut daripada bumi bulan ni tuan-tuan, kemudian dibandingkan dengan Mushtari, Zuhal, yang rupa-rupanya tuan-tuan ada 10 kali ganda planet yang lebih besar daripada bumi, namanya Mushtari. Kita pun kata, ya Allah, bumi ni kita rasa luas, Mushtari lebih besar lagi. Kemudian kalau nak dibandingkan dengan matahari, matahari lebih besar lagi. Kemudian ditunjuk, okey, ni kawasan ni namanya galaksi. Orang Melayu kata Bima Sakti. Kemudian ditunjukkan daripada galaksi ni yang ada bumi kecil-kecil dah ni, dah jadi kecil dah ni, dibandingkan dengan satu lagi galaksi, ada lohong hitam, black hole. Dia ada ni, saya rasa ya Allah. Sebenarnya betul lah yang kata Nabi saya sebutkan tadi tuan-tuan. Kita ni, dunia ni tak ada nilai kalau nak dibandingkan hanya dengan separuh kepak nyamuk.
Sebab dia sangat-sangat kecil tuan-tuan. Macam orang letak dot tuan-tuan. Letak titik. Tik. Itulah bumi. Saya kata macam ni tuan-tuan. Bumi ni. Ni. Itulah bumi. Bukan bumi tuan-tuan. Itu galaksi. Itu galaksi tuan-tuan. Itu galaksi. Bumi itu sepihan daripada dot yang titik tu. Kecil sangat. Kecil sangat. Yang ini bukan kajian, ni bukan daripada Al-Quran tuan-tuan, tapi ini daripada kajian makhluk. Manusia sendiri mengkaji, melihat. Kita duduk di tempat yang paling kerdil dan paling kecil. Tidak ada nilai sebenarnya, tidak ada nilai. Dan itu yang Nabi Nuh kata apa? Kamu tengok saja dalam langit ni. Kamu tengok saja, kamu akan nampak yang alam ini adalah datang daripada Allah. Kemudian Nabi Nuh kata apa lagi? Setelah kamu tengok macam mana Allah menjadikan 7 petala langit yang bertingkat-tingkat ini, wa ja'alal qamar fihinna nura. Subhanallah. Ini ayat ni tuan-tuan sangat besar maksud dia. Wa ja'ala syamsa siraja. Tuan-tuan perhatikan pada ayat 16. Allah menjadikan al-qamar, bulan, fihinna, padanya nura. Kemudian Allah kata wa ja'ala syamsa siraja. Dua kalimah yang berbeza tuan-tuan Pada kalimah al-qamar, bulan, Allah menyebut sebagai nur. Pada kalimah asy-syams, Allah menggunakan kalimah siraj. Siraj, bukan siraj. Okey. Mungkin bagi kita tuan-tuan, kita rasa, tuan-tuan boleh bayangkan zaman Nabi ni, masyarakat dia tak ada ilmu berkaitan tentang fakta-fakta ni tuan-tuan. Dia kata bulan tu adalah nur, matahari tu adalah siraj. Siraj ni tuan-tuan adalah pelita, pelita. Allah gunakan perbandingan. Baik, nur ni apa tuan-tuan? Nur ni adalah cahaya. Okay, kita tahu terjemah nur ni cahaya. Macam mana kita tahu cahaya? Kalau kita duduk dekat luar yang terang benderang ni, kita tak panggil itu nur. Tak panggil nur. Sebab apa? Cahaya ni akan disebut bila mana kita duduk dekat satu tempat gelap, keluar cahaya. Itu namanya nur. Sebab apa? Kita dapat bezakan di antara gelap dengan terang, dengan cahaya tu. Baru nampak cahaya tu. Gelap, kemudian nampak cahaya. Itu namanya nur. Tapi bila menggunakan matahari, Allah kata ia adalah siraj. Siraj ni apa? Pelita. Pelita ni apa tuan-tuan? Dia bersifat, contohlah saya lukis gambar pelita lah gasoline dia bersifat membakar. Dan hari ini manusia mengkaji tuan-tuan, memang matahari ni dia ni adalah planet yang membakar. Kan apinya tu, dia membakar tu. Dan ia samalah dengan sesuai dengan kalimah siraj. Macam mana pelita yang kamu bakar tu, itulah dia. Dan satu lagi tuan-tuan, ni fakta yang saya tengok. Tuan-tuan tengok di YouTube, China membina apa kita kata, nuklear kan. Daripada proses nuklear tu tuan-tuan, maka keluarlah apa nama dia, matahari buatan. Tuan-tuan tengok tulis, type lah dekat YouTube, kat Google tu, matahari buatan China. Macam mana matahari tu tuan-tuan? 10 kali ganda lebih panas daripada matahari kita ni. Dan mereka sendiri menyebutkan ada side effect yang mereka keluarkan cahaya matahari tu dalam beberapa second. Tak silap saya dalam 15 second. Dia lepaskan matahari tu naik, kemudian habis. Matahari tu ada side effect kepada kawasan penempatan tu. Ada side effect. Sedangkan matahari tu 10 kali ganda lebih panas daripada matahari yang Allah ciptakan. Baik. Apa yang kita dapat pengajaran tuan-tuan? Pertama, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan tengok sendiri live dia, mereka lepaskan cahaya tu tuan-tuan pada waktu malam. Cahaya waktu malam. Dan dia naik lajulah 15 second. Naik, habis. Masa dia naik tuan-tuan, terang. Memang terang macam siang. Tapi cahaya tu tak hilangkan waktu malam. Cahaya tu tak menghilangkan waktu malam. Dia hanya terang dekat matahari tu je. Sedangkan Allah Ta'ala naikkan matahari ni tuan-tuan, yang terang adalah seluruh sampai kita tak nampak malam. Itu beza penciptaan Allah dengan penciptaan makhluk. Makhluk nak buat api ni tuan-tuan,
bertahun-tahun punya kajian, bila dia lepaskan hanya 15 second. Allah Ta'ala jadikan matahari tuan-tuan sehari 7 jam. Sehari 12 jam tuan-tuan. 12 jam. Kita tak boleh bayangkan proses pembakaran tu macam mana. Bahkan dia proses membakar dalam keadaan suhu yang sangat tepat. Dia tak kurang dan dia tak lebih. Dia just nice. Kalau terlalu panas, membakar, rosak semua tumbuh-tumbuhan. Ekosistem kita rosak. Kalau tak kurang panas tuan-tuan, habis semua membeku. Dia datangkan macam-macam faedah. Betul lah Allah Ta'ala sebut kata Syams ni adalah sebagai siraj. Sebab apa? Pelita tu adalah fungsinya adalah memberi manfaat. Okey? Dan matahari yang naik tuan-tuan tengoklah. Carilah, tunjukkan pada saya mana sudut yang ada gelap. Kita tengok dekat kawasan USJ ni, mana sudut yang gelap bila matahari naik? Tidak ada tuan-tuan. Tapi matahari yang naik di China tu, yang dia buat tu tuan-tuan, dia naik kawasan matahari tu yang dibina tu je yang terang. Belakang ni gelap. Separuh je. Maksudnya cahaya tu tak berapa terang. Okey, nak tunjukkan memang kuasa Allah dan Allah gunakan kalimah yang tepat. Siraj. Dekat sini nur ni artinya kawasan tu gelap, ada cahaya. Maka kita pun faham hari ni rupanya bulan ini hanya sebagai pantulan sahaja. Okey, ni gelap tuan-tuan, kemudian buka lampu, terang. Kita kata itulah cahaya dan bulan itulah fungsinya. Dia tak menerangkan alam, tapi dia hanya memberi cahaya saja. Sebab dia adalah pantulan. Manakala matahari Allah tak gunakan kalimah nur, tapi matahari adalah sebagai pelita. Dia membakar dan dia menerangi kawasan setempat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu kalimah yang Allah gunakan dan itu kalimah fakta yang dipandu oleh wahyu yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okey, kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Okey, sebelum tu tuan-tuan, kalau tengok dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, beliau menyebutkan tuan-tuan, ada satu ayat di dalam surah Yunus pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima surah Yunus, saya cek je Surah Yunus ayat yang kelima. Ya, saya cek, minta maaf. Surah yang ke-10 ayat yang kelima. Allah menyebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang ini Allah Taala sebut tuan-tuan Allah kata apa? Allah lah allazi ja'ala syams, yang menjadikan matahari itu dia, bersinar-sinar. Maksudnya cahaya itu datang daripada matahari, ad-dia. Sebab itu ada orang namanya Diyauddin, agama yang bersinar. Ada orang namanya Diyauddin. Okey. Kemudian Allah kata wal qamar, dan juga bulan itu nur, dan bulan itu adalah cahaya. Memberi maksud bulan itu memantulkan cahaya daripada matahari yang bersinar. Wa qaddarah, dan Allah Ta'ala telah menentukan kadarnya, kadar cahayanya, kadar suhunya, keadaan dia. Manazila, manazil ni tuan-tuan kedudukan dia. Bulan dia ada kedudukan dia. Okay, daripada bulan penuh jadi bulan sabit sampailah anak bulan dan sebagainya. Lita'lamu, untuk apa tuan-tuan? Adalah untuk kamu mengetahui ada sinin wal hisab, untuk kamu tahu bilangan tahun dan juga bilangan masa. Okey. Sebab itu tuan-tuan, kita akan tersalah faham terjemahan bila kita faham bila Allah kata apa? Allah menciptakan langit bumi ini dengan sittati ayyam, dengan 6 hari. Kita dah bincang dalam surah As-Sajdah dahulu tuan-tuan. Macam mana kita nak terjemah Allah ciptakan alam ni dengan 6 hari? Kita kata 6 hari lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Macam agama lain percaya. Akhirnya disebutlah bermula hari pertama disebut Ahad. Ahad tu wahid. Kemudian hari Isnin daripada Isnain. Kemudian hari Selasa, Salasa, As-Sulasa. Kemudian hari Rabu, Al-Arba'ah ataupun Ar-Rubu', hari keempat.
Hari Khamis daripada kalimah Al-Khams, hari kelima. Kemudian hari Jumaat. Hari Jumaat special, dia tak bagi nama daripada hari ke-6 hari Jumaat. Kemudian hari ke-7 dipanggil sebagai hari Sabtu. Okey, ini dua nama hari ini dia berbeza sebab ini nama yang diberikanlah. Dalam Quran ada sebut kalimah As-Sabt dengan kalimah Al-Jumaah. Okey, yang lain semua bilangan tuan-tuan. Ahad datang daripada wahid. Itsnin datang daripada itsnain, dua. Selasa daripada thalatha. Rabu arba'a ataupun hari Rabu arba'a. Khamis daripada kalimah al-khams, hari kelima. Hari Jumaat dan juga hari Sabtu diberikan nama yang lain. Baik. Sekarang tuan-tuan perhatikan. Bila orang terjemah Allah ciptakan alam ni dengan 6 hari, 6 hari lah. Silaplah tuan-tuan. Sebab Allah tak terikat dengan peredaran matahari dan bulan. Matahari dan bulan siang malam ni memberi bilangan kepada hari. Okey, memberi bilangan pada hari. Oh, ni hari ke berapa? Hari ketiga. Sebab apa? 3 kali dah matahari naik. Naik matahari kemudian bergilir dengan bulan. Naik matahari bergilir bulan. Okey, kita faham itu 3 hari. Tapi Allah bila sebut 6 hari macam mana? Para ulama bincang 6 hari tuan-tuan, antaranya Al-Imamul Qurtubi kata 6 hari itu bukanlah 6 hari macam kita faham. Sudutnya berbeza-beza. Samalah nanti di hari akhirat. Satu hari di hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia tuan-tuan. Tak difahami macam tu. Tetapi ia adalah memberi gambaran penciptaan bumi ni, alam ni 6 hari adalah memberi maksud Allah ciptakan step by step. Kenapa Allah ciptakan step by step sedangkan Allah boleh kata kun fayakun? Al-Imamul Qurtubi kata apa? Itulah menunjukkan Allah ciptakan kita bukan dengan sengaja. Okey, bukan dengan sengaja. Tapi proses itu membuktikan Allah memang well planning untuk ciptakan kita. Dan itulah yang akan membuktikan keesaan dan kebesaran Allah. Sebab Allah ciptakan daripada sikit. Kita jadi saksi anak kita. Dulu baby tak ada gigi. Kemudian keluar gigi 2 batang. Kemudian dah boleh cakap. Kemudian pandai berlari pula. Kemudian boleh itu, boleh ini. Kita pun tengok, ya Allah. Daripada besar tapak kaki, tangan ni, sekarang dah besar orang, dah jadi bapa orang. Kita kata, ya Allah, betul Allah Ta'ala. Kita akan nampak proses tu, kita akan nampak ini adalah satu kebesaran. Berbanding tuan-tuan, Allah Ta'ala lahir pun besar jadi orang dewasa. Kita tak nampak proses tu. Kita tak kata itu kebesaran. Jadi Allah ciptakan bertahap tu. Pertama, untuk tunjukkan dia ciptakan kita bukan dengan sengaja. Bukan dengan tak sengaja. Tapi dengan, memang Allah Ta'ala ciptakan kita dengan perancangan dia. Yang kedua adalah untuk membuktikan kebesaran dia. Step by step penciptaan daripada Allah. Untuk membuktikan di hadapan para maka. Ini pandangan daripada Al-Imamul Qurtubi. Okey. Jadi ayat yang kita baca tuan-tuan dalam surah Yunus ini, Allah tunjukkan bulan bintang ni tujuan dia adalah untuk kita mengira tahun dan juga masa. Ma khalaqallahu dzalika bil haqq. Dan Allah tidaklah menciptakan semua ini melainkan ada faedah dan manfaatnya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dan jelaslah tanda-tanda kebesaran Allah ini bagi orang yang mahu mengetahui. Okey. Akhirnya orang kaji tuan-tuan, daripada bintang, daripada bulan dan juga matahari ini akhirnya memberi manfaat. Adanya proses fotosintesis, akhirnya adalah proses penguapan, adanya proses solar. Oi, kita tengok masya-Allah macam-macam. Sebab itu ayat lepas ni tuan-tuan Allah sambung apa? Allah Ta'ala menyebutkan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Tuan-tuan perhatikan. Allah menyebutkan dan Allah lah yang menumbuhkan dari tanah sebaik-baiknya. Allah menumbuhkan rezeki daripada tanah. Kenapa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ni tuan-tuan? Sebab adanya sumber makanan daripada matahari. Okey. Baik. Kemudian adanya ikan daripada lautan tuan-tuan, sebabnya adanya air pasang surut. Macam mana air pasang surut tuan-tuan? Datangnya daripada bulan. Daripada bulan. Bulan itu tuan-tuan memberi kesan kepada air pasang surut. Kalau tidak orang tak boleh baca bila dia akan pasang, bila dia akan surut lautan ni. Dulu saya kecil-kecil tuan-tuan, bila orang kata, sebab mak saya duduk kampung tepi laut. Di kawalan Sungai Baru tuan-tuan di Melaka tu, mak saya kata, ni air ni pasang ni. Saya memang nampak air tu sampai ke tepi. Bila air tu surut tuan-tuan, kita boleh cari apa tu? Apa saya lupa tu?
gemis tu kita boleh ambil lah tuan-tuan, jauh, sejauhnya. Nampak air tu surut. Saya fikir apa tuan-tuan? Oh, mungkin orang dekat sana dia buka pili kot, dia buka pipe, air tu naik. Saya tak boleh fikir tuan-tuan. Sebab saya nampak air laut tu penuh, ada satu masa air tu akan surut jauh. Macam biasa kalau air laut tu sampai sini. Satu masa air tu surut tuan-tuan, air laut tu kat sana. Dia punya pantai dia, gigi laut tu sampai sana. Kita boleh berlari dekat tengah-tengah laut tu, kering. Saya tak boleh bayangkan. Tapi bila kita belajar, rupa-rupanya orang mengira pasang tak pasang ni air laut ni dengan melihat manzil daripada bulan. Tengok bulan tuan-tuan, pergerakan bulan tu, maka dia boleh jangka bila air pasang, bila air surut. Dan Allah Ta'ala sebut ayat ni tuan-tuan sangat teratur, sangat terperinci. Lepas Allah cerita bulan dan matahari, maka Allah Ta'ala terus bercerita berkaitan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang rezeki kepada manusia yang Allah tumbuhkan daripada bumi. Mungkin orang dahulu fahamlah, tumbuhlah pohon-pohon yang mereka tanam keluar. Tapi hari ini kita kaji lebih detail, rupa-rupanya tumbuhnya buah-buahan, makanan-makanan ni, adanya sayur-sayuran ni kerana dia dapat makanan daripada matahari. Itu faedah tuan-tuan. Tak ada. Baru ni tuan-tuan saya dengar, tuan-tuan tolong saya cakap dengan tuan-tuan terus terang, jujur. Baru ni saya dengar ada orang kata zodiak ni boleh dipercayai. Ini perkara khurafat tuan-tuan, khurafat. Dan disebut dalam masjid. Tuan-tuan search di syirik. Khurafat ni dah masuk ke hal syirik lah. Okey. Percaya kepada bulan bintang 12 ni. Dia kata apa? Alam ni akan memberi kesan kepada semua manusia. Lalu dia bagi contoh. Tengok di bumi Afrika, kenapa orangnya kulitnya hitam, hidungnya kembang, hidungnya pesek? Kenapa? Kenapa orang putih hidungnya mancung, kulitnya putih? Sebab apa? Sebab peredaran, perubahan keadaan ni, alam ni memberi kesan pada tubuh. Kenapa orang Melayu hidungnya macam ni, kulitnya macam ni? Sebab keadaan kita. Dia kata macam itulah. Lalu dia kata macam itulah kita kena tengok bintang-bintang ni. Bila orang kata bintang ni macam ni, bintang ni macam ni, dia menentukan keadaan kita. Tuan-tuan, kenapa jadi macam ni sampai tahap? Perkara tu jelas tuan-tuan adalah perkara syirik dan khurafat. Dulu orang faham dah, hari ini datang pula maklumat kata boleh pula. Saya pun dah jadi pening, kenapa sampai tahap macam ni dah sekarang? Yang menyampaikan ni katanya belajar agama tuan-tuan. Lalu dia kata, oh boleh pula. Sebab apa? Oh, kita tengok bintang ni betul sebab dia memberi kesan pada kita. Datangkan logik-logik macam tu. Sedangkan manfaat ataupun mudarat tidak datang daripada makhluk, tetapi datang daripada Khalik, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fitnah sangat banyak. Aduh. Dan ini fitnah paling besar sebab dia fitnah berkaitan dengan akidah. Okey, ayat 18 tuan-tuan, saya berhenti dekat sini Allah kata, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Yang ini tuan-tuan, setelah Allah kaitkan bumi ni tumbuhnya makanan-makanan bagi kamu, lalu Allah kata thumma, kemudian yu'idukum, kamu akan dikembalikan kepadanya. Kita akan mati tuan-tuan, akan ditanam di dalamnya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan kita akan keluar daripadanya, iaitu pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bawa kita berfikir. Nabi Nuh pun bawa kita berfikir. Kamu tengok tanah mati, keluar pokok, keluar buah-buahan, keluar makanan, hidup balik. Macam itulah kamu akan ditanam dan kamu akan bangkit balik pada hari kebangkitan. Dia datangkan fakta tuan-tuan, dan dia datangkan adanya kebesaran kepada Allah. Dan kita pun macam itu juga. Sambil kita menanam pokok, sambil kita buat aktiviti-aktiviti dengan anak-anak, masukkan akidah dalam setiap perbuatan kita. Suruh tengok matahari. Saya tak nafikan tuan-tuan, hari ni zaman kalau buka YouTube tu budak-budak, kadang saya tak tengok cerita apa, tengok cerita game, cerita itu, cerita ini. Kadang-kadang cerita yang tak berfaedah. Kitalah yang kena mengisi mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik, saya berhenti pada ayat 18, insya-Allah kita akan sambung nanti pada ayat 18. Saya akan detailkan lagi tuan-tuan. Dan mudah-mudahan ada kesempatan, diberikan kesihatan, kita jumpa pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada, Mas Syed? Tak ada.
Cik Safu sihat? Sihat alhamdulillah. Daripada mana? Kedah ke? Ah, dah